أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Al-Alaq. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 19 ayat. Dinamakan surah Al-Alaq, darah beku, kerana pada bahagian awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Intisari kandungannya, surah ini dimulakan dengan 5 ayat dari Al-Quran yang mula-mula diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, dan masa baginda sedang beribadat di Gua Hira di Makkah Al-Mukarramah, yang merupakan sebesar-besar rahmat dan sebenar-benar nikmat dan sebesar-besar nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia seluruhnya. Kerana dengan panduan Al-Quran, kalamullah, sahajalah umat manusia akan mencapai keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Ayat yang 5 itu mengemukakan 3 perkara besar. Yang pertama, Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang wajib diingati dan dipatuhi dalam segala keadaan. Yang kedua, manusia yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dan sebaik-baik keadaan dan diberikan berbagai keistimewaan berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang ketiga, nikmat ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala pada manusia melalui pena dan penulisan. Bahagian yang kedua surah ini, dari ayat 6 hingga akhirnya, diturunkan pada masa yang lain, semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiarkan Islam dan mendapat tentangan keras dari kaum kafir musyrik di Mekah. Dalam bahagian ini Allah Ta'ala menggambarkan sifat-sifat dan tabiat setengah manusia. Bila ia senang lenang dan banyak hartanya, ia berlaku sombong, bongkak, lupakan Allah yang mengurniakan nikmat kepadanya, tidak menghiraukan suruhan Allah dan larangannya, sehingga akhlak dan budi pekertinya tidak lagi berperi kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk, yang menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ingatlah, sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya atau yang sewajibnya, dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Ingatlah, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali untuk menerima balasan. Apakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang seorang hamba Allah bila ia mengerjakan sembahyang? Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Atau ia menyuruh orang yang bertakwa jangan melakukan syirik? Adakah engkau nampak terlepasnya dari azab jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, serta ia berpaling engkar? Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala amal perbuatannya dan membalasnya? Jangan sekali-kali ia berlaku derhaka. Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatan yang buruk itu, niscaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. Ubun-ubun orang yang berdusta, yang bersalah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya.
kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksanya. Ingatlah, janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya dan sebaliknya. Sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Alaq. Surah yang ke-96 dalam juzuk yang ke-30 mengandungi 19 ayat. Surah ini dalam kategori surah Makkiyah, yakni yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan dengan nama surah Al-Alaq ataupun dinamakan juga dengan nama surah Iqra atau dinamakan juga dengan nama surah Al-Qalam. Ada 3 nama bagi nama surah Al-Alaq. Dinamakan surah Iqra, dinamakan surah Al-Alaq, dinamakan juga surah Al-Qalam. Kerana Allah Ta'ala memulakannya dengan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah yang menciptakan manusia daripada sebuku darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang pemurah. Al-Alaq iaitu darah beku yang bentuk seperti seekor ulat yang kecil. Duda as-saghira, macam bentuk ulat yang kecil, seketul macam tu. Itu maksud Al-Alaq. Hubungan surah ini dengan surah At-Tin. Ketika mana dalam surah At-Tin Allah menyebut bahawa Allah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Maka itu gambaran surah ataupun bentuk manusia. Di sini Allah menyebut tentang maddah. Maddah artinya daripada mana? Dalam surah At-Tin disebut manusia dengan rupa yang cantik. Baik, rupa yang cantik ini daripada elemen apa? Daripada sebuku darah. Asal kejadian manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam surah ini akan hal ehwal akhirat. Penjelasan dan penerangan berbanding surah yang sebelum ini. Kandungan surah ini, ada 3 perkara penting yang hendak disampaikan dalam surah ini. Yang pertama, menjelaskan tentang kebijaksanaan Allah dalam menciptakan manusia. Daripada lemah kepada kuat. Dan membekalkannya dengan pelbagai perkara yang memuliakannya, iaitu dengan memberikan kecenderungannya untuk membaca dan menulis. Yang menjadi sifat kemuliaan makhluk Allah yang tak ada pada binatang dan sebagainya. Maka Allah jadikan, kita dah sebut dalam surah At-Tin, keistimewaan manusia pada peringkat tertinggi. Maka surah ini menjelaskan apakah keistimewaan manusia. Kerana mereka ini berilmu. Dan bagaimana keilmuan itu diperolehi dengan membaca dan dengan menulis. Allah menggambarkan bagaimana ketamadunan manusia itu terbentuk. Baca dan menulis adalah watak manusia. Bukan watak binatang. Bukan watak makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, Allah menjelaskan tentang sifat melampau manusia. Di dalam mentaati perintah Allah. Dan mengingkari nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepadanya. Disebabkan alpa dan lalainya. Kerana banyaknya harta bendanya. Dan kerana banyaknya kekuasaannya. Sehingga dia lupa untuk memuji Allah Ta'ala. Lalu dia mengingkari nikmat ini datang daripada Allah. Lalu bersikap sombong dan takabur. Yang ketiga, Allah Ta'ala menjelaskan tentang watak Fir'aun kepada umat ini. Fir'aun kepada umat ini, sepakat para ulama mufassirun menyatakan ia adalah Abu Jahal. Kerana ia paling terselah dalam menentang Nabi SAW. Paling terselah. Menentang baginda SAW. Bahkan cuba menghalang Rasulullah daripada solat. Bahkan mengadakan pelbagai bentuk provokasi kepada baginda SAW. Maka surah ini memberi amaran yang keras. Sekiranya berterusan kejahatannya, kesesatannya, maka ia pasti akan dikenakan dengan azab yang pedih. Dan surah ini juga menjelaskan, bila menyebut tentang Fir'aun pada umat ini, itu Abu Jahal. Dan yang seumpama dengannya, sewaktu dengannya. Maka Allah menyuruh Rasulullah terus istiqamah, tidak berpaling. Tidak memandang kepada ancaman dan ugutannya. Berterusan dalam menyembah Allah Ta'ala, dalam melaksanakan perintahnya. Baik, surah ini dia ada 2 bahagian. Satu bahagian daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima, iaitu merupakan ayat-ayat yang pertama diturunkan dalam sejarah penurunan Al-Quran. Diriwayatkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, demikian juga Imam Ahmad, menceritakan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah menyatakan,
Perkara pertama yang berlaku pada Nabi SAW sebelum turunnya wahyu ialah mimpi-mimpi yang baik. Maka mimpi ini datang seperti cerahnya waktu subuh. Ini terang, benderang. Jelas mimpinya. Kemudian Rasulullah mula suka mengasingkan diri. Hubbiba ilaihil khala'. Nabi suka mengasingkan diri. Maka Rasulullah mendatangi Gua Hira. Dan fayatahannath fihi. Nabi berkhalwat di dalamnya, beribadat padanya. Istilah dulu sebut khalwat. Khalwat artinya bersendirian. Oleh kerana khalwat sudah menjadi satu istilah jenayah. Maka kita tak sebut lagi khalwat. Maksudnya Rasulullah beribadat di Gua Hira. Ini kan kalau sebut khalwat, itu istilah jenayah. Kalau sebut, oh, ustaz dah berkhalwat seminggu, mana masuk penjara tu? Dia jadi istilah tu, dia istilah jenayah. Dia dulu ada istilah menunjukkan pengasingan diri untuk beribadat pada Allah. Bukan istilah khalwat itu duduk dengan perempuan yang bukan mahram. Dia disebut Rasulullah suka berkhalwat atau tahannuth ataupun khala'. Maka Rasulullah beribadat pada beberapa hari dan membawa bekal. Kemudian pulang pada Khadijah. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala membekalkan seumpamanya. Kemudian Rasulullah kembali ke Gua Hira. Yang Nabi SAW mula berada pada Gua Hira. Kenapa Nabi pilih Gua Hira? Kerana pemandangannya, keadaannya dekat ataupun nampak Masjidil Haram, Kaabah. Dan yang kedua, kerana gua itu tidak dikenali oleh sesiapa. Yang mengenali Gua Hira cuma Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib bawa Rasulullah ketika mana usia baginda kecil. Menuju ke gua tersebut. Kerana Abdul Muttalib juga suka berkhalwat di situ. Yang bersendirian di situ. Sebagai pemimpin. Kerana itu Rasulullah mengenali gua tu. Dibawa oleh atuk dia. Sebab dia kalau sebut pemimpin, dia mesti ada tempat rahsia. Siapa pun pemimpin, dia mesti ada tempat rahsia. Dan Abdul Muttalib ialah pemimpin yang hebat dalam masyarakat Quraisy. Maka dibawa Rasulullah ke tempat itu waktu Rasulullah masih kanak-kanak. Dan Nabi mengenali tempat tersebut. Dan bila mana Rasulullah melihat bagaimana kebejatan, kejahatan, penyembahan berhala dan sebagainya, dan kadang Rasulullah SAW dipelihara oleh Allah daripada kesesatan, maka Nabi mula mengasingkan dirinya. Itu di antara hikmahnya. Kata Nabi SAW, maka datang kepadaku malaikat, lalu berkata kepadaku, Iqra', baca. Lalu aku berkata, ma'ana biqari', saya tak pandai baca. Lalu malaikat tadi menghampiriku, faghattani, dan memelukku, dhammani, peluk aku dengan kuat, hatta balagha minni jahad, sehingga aku tak boleh bernafas. Kata Nabi SAW, summa arsalani, kemudian dia melepaskan aku. Kemudian malaikat dia kata, Iqra', baca. Aku berkata, ma'ana biqari', saya tak pandai baca. Lalu Jibril, yang malaikat ini, peluk kali yang kedua, sehinggalah aku tak boleh bernafas. Kata Nabi SAW, summa arsalani, kemudian dilepaskan aku. Dan berkata, Iqra', baca. Dan aku berkata, ma'ana biqari', saya tak pandai baca. Lalu malaikat ini memelukku kali yang ketiga, sehingga aku tidak boleh bernafas. Summa arsalani, kemudian melepaskan aku. Dan berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5. Lalu kata Nabi SAW, faraja'a biha tarjufu bawadiruhu hatta dakhala al Khadijah. Lalu aku pulang dalam keadaan menggeletar seluruh badan. Bawadir, seluruh sendi-sendi semua jadi lengah belaka. Dek peluk kuat tadi, dek suasana yang menggerungkan tadi. Dan aku berkata pada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Maka dia menyelimutiku sehingga hilang rasa takutku. Kemudian Khadijah berkata, faqala, dan aku berkata, ya Khadijah, mali, wahai Khadijah, apa yang telah berlaku pada aku? Wa akhbar hal khabar. Lalu Khadijah pun cerita, tadi abang balik menggeletar dan abang kata selimut. Maka saya selimutkan. Lalu kata Nabi SAW, qad khashitu ala nafsi, aku bimbang berlaku sesuatu yang buruk pada diriku. Lalu kata Khadijah, kalla, tidak akan berlaku macam itu. Abshir, bergembiralah. Wallahi la yukhzikallahu abada. Innaka la tasilur rahima wa tasduqul hadisa wa tahmilul kalla ay dha'if al-ajiz wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Bila Rasulullah kata ada satu kejadian itu tanda aku dah hancur, musnah. Aku bimbang pada diri aku sesuatu yang buruk. Kata Khadijah, bukan. Itu bukan petanda buruk. Bergembiralah. Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Kerana engkau menghubungkan silaturahim. Engkau benar dalam bercakap. Engkau tolong orang-orang yang lemah. Engkau suka memberi makan kepada tetamu dan menolong kebenaran.
Khadijah membilang sifat Nabi SAW. Semenjak sebelum dia Rasulullah sudah mempunyai sifat-sifat yang mulia. Kemudian Khadijah mengajak Rasulullah bertemu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, iaitu sepupu Khadijah melalui ayahnya. Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid dengan Naufal itu adik-beradik. Maka Khadijah dengan Waraqah sepupu melalui jalan ayah dia. Ini nasab tu daripada ayah bukan daripada mak. Dan Waraqah bin Naufal ialah seorang Arab yang masuk agama Kristian semenjak zaman jahiliyah lagi. Dan dia boleh menulis dengan tulisan yang mahir dalam bahasa Arab. Dia menulis Injil dalam bahasa Arab. Maka apa yang dikehendaki. Maksudnya dia ni menghafaznya dan menulisnya dengan baik. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Seorang lelaki tua dan buta. Waktu Nabi SAW bertemu dengan Waraqah, dia dah tua. Dan dia juga buta. Namun kemahiran menulis dia masih ada. Faqalat Khadijah tu, lalu Khadijah berkata, Ibna ummi, wahai sepupuku, isma min ibni akhi, dengar daripada anak saudaramu. Faqala Waraqah, lalu Waraqah berkata, Ibna akhi matara, wahai anakku, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Dan Nabi SAW menceritakan apa yang dilalui. Lalu kata Waraqah, Hadhan namusul ladhi unzila ala Musa, laitani fiha jaza'an, laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum? Faqala Waraqah, na'am. Lam ya'ti rajulun qat bima ji'ta bihi illa udiya. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Maksudnya, kata Waraqah, yang datang kepada kamu itu ialah malaikat yang pernah mendatangi Musa AS. Mudah-mudahan aku masih muda. Mudah-mudahan aku masih hidup ketika mana kaummu menghalaumu keluar daripada kota Mekah. Lalu Rasulullah pun hairan. Belum dakwah lagi. Waraqah dah kata, nanti kena halau. Nanti kamu kena halau. Kata Waraqah, kalaulah aku masih muda. Kalau aku masih muda, kalau aku masih hidup, ketika mana kamu akan dihalau oleh kaummu. Rasulullah berkata, apakah mereka akan menghalau aku? Jawab Waraqah, ya. Kerana tidak ada seorang lelaki pun yang seumpama itu diturunkan wahyu, melainkan dia akan dimusuhi. Kalau sekiranya aku hidup pada hari itu, pada hari kamu dimusuhi, nescaya aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang sebenar. Tapi Waraqah tak sempat Rasulullah berdakwah pada kaumnya, Waraqah wafat dulu. Meninggal dunia. Maka wahyu mulai terputus untuk satu tempoh. Sehingga Nabi SAW merasa sedih. Nabi panjat Gua Hira sampai ke puncaknya. Gua Hira pergi naik puncak. Lalu hampir Rasulullah nak mencampakkan diri daripada gunung Gua Hira, daripada Jabal Nur tersebut. Dia kerana kerinduannya dan kesedihannya kerana terputusnya wahyu, maka tabadda lahu Jibril. Maka muncul Jibril lalu berkata, ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqan. Wahai Muhammad, kamu Rasulullah yang sebenar. Tapi Jibril tak turunkan wahyu. Sebab tak ada wahyu lagi. Dipanggil tempoh fatrah ataupun tempoh terhenti seketika. Tapi setiap kali Rasulullah panjat ke Jabal Nur dan pergi sampai ke Zirwah Jabal, kita tahu gua tu di bawah. Atas tu dia ada puncak dia lagi. Kalau tuan-tuan pernah panjat Jabal Nur, kita ke puncak atas, bawah tu gua. Jadi Rasulullah naik ke atas. Menunggu-nunggu Jibril datang untuk turunkan wahyu. Hampir yulki nafsahu. Hampir Rasulullah nak kejung je. Dia kerana kerinduannya pada wahyu. Kerinduannya dan kesedihannya kerana wahyu terputus seketika. Setiap kali dia rasa begitu, maka Jibril pun muncul. Lalu berkata, wahai Muhammad, kamu Rasulullah yang sebenar. Tapi tak sebut wahyu. Sebut, kamu Rasulullah yang sebenar. Demikian yang berlaku untuk beberapa kali sehinggalah wahyu diturunkan pada Nabi SAW. Artinya, ayat pertama sampai kelima itulah cerita dia. Ada pun ayat yang berikutnya, 6 sehinggalah ayat ke-19, maka ialah peringkat Rasulullah mula berdakwah. Ini peringkat mula-mula sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul. Diturunkan wahyu pertama yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kerana ayat Iqra, daripada ayat pertama dan kelima menandakan Nabi Muhammad SAW itu Nabi tapi belum Rasul. Sebab belum ada perintah dakwah. Cuma beritahu apa yang Rasulullah perlu lengkap dan apa yang Rasulullah perlu tahu. Kerana seorang Nabi, dia perlu tahu dulu apa yang perlu dia tahu. Dan dia perlu lengkapkan dirinya dahulu sebelum berdakwah.
Maka ayat 1 dan kelima ini ialah satu kelengkapan untuk da'i, pendakwah. Sebelum datang ayat yang berikutnya. Kata Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Memberi maksud, bacalah dengan memulakan dengan nama Tuhanmu. Dengan memohon dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, menjadikan setiap sesuatu. Allah Ta'ala dalam ayat ini mensifatkan dirinya dengan perkataan Rabbika, Rabb. Tidak menyebut dengan istilah perkataan Allah. Sebagaimana ayat Bismillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Allah sebut Bismillah. Itu Bismi Allahi. Apa beza Allah dengan Rabb? Allah disebut sebagai nama zat. Manakala Rabb disebut sebagai sifatu fa'il. Iaitu perbuatan Allah Ta'ala. Bila Allah menyebut, Iqra', bacalah dengan nama Tuhanmu. Kita bahasa Melayu bunyi sama. Dia tak sebut Iqra' billah, bacalah dengan nama Allah. Tapi dengan nama Tuhanmu. Perkataan yang Allah gunakan di sini adalah perkataan Rabbika. Apa maksud Rabb? Yang menciptakan, yang menguruskan, yang mentadbir. Dan nisbah pada ka, padamu, Tuhanmu. Kerana apa yang kamu lakukan daripada perintah Allah itu manfaatnya kembali padamu. Maka dia sebut Tuhanmu. Dia tak sebut cara bacalah dengan nama Tuhan saja. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kerana inilah Tuhan yang menguruskanmu, yang menciptakanmu, beri nikmat padamu. Dan memerintahkanmu. Dan bila mana kamu lakukan sesuatu perintahnya, manfaatnya kembali padamu. Bukan kembali pada Allah. Jadi kalau orang tu sembahyang, bukan Allah untung. Kamu manusia yang untung. Maka nisbah kepada dhamir mukhatab menunjukkan segala manfaat itu sampai kepadamu, segala ketaatan itu sampai kepadamu. Allah yang memerintahkan sebagai satu rahmat Allah Ta'ala padamu. Allah menyebut, bacalah dengan nama Tuhanmu. Yang pertama disebut, Alladzi khalaq, yang menciptakan. Allah menyebut sifatnya yang pertama mencipta. Kerana inilah sifat kepada pemilik dan inilah dia Allah Ta'ala. Yang tidak akan diikuti oleh mana-mana makhluk. Sebab itu kita sebut istilah khaliq dengan makhluk. Apa maksud makhluk yang diciptakan? Apa maksud khaliq yang mencipta? Maka Allah menyebut sifat yang pertama ialah khalaq, yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Maka apakah manusia ini diciptakan selain Allah? Jawapannya tidak. Apakah bumi, langit diciptakan selain Allah? Jawapannya tidak. Maka Allah lah Tuhan yang menciptakan. Kenapa dia Allah? Kerana dia menciptakan. Dia yang memilikinya. Dia yang menguruskannya. Sebab itu disebut bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan disebut perkataan Rabb, yakni Allah yang mencipta dan urus. Allah bukan cipta lalu tinggal. Pandai-pandailah awak urus sendiri. Tidak begitu. Allah cipta dan Allah uruskan. Allah cipta manusia. Maka dia tetapkan rezekinya sampailah dia mati. Dan bagaimana dibangkitkan sampailah dia hisap. Sampai dimasukkan syurga dan neraka. Itu di dalam pengetahuan Allah, kekuasaan Allah dan dalam pengurusan Allah SWT. Maka sebab itu disebut dengan perkataan Rabb. Maka diingatkan, diperkenalkan dahulu kepada Nabi SAW, makrifat pertama, mengetahui Allah yang menciptakan semua. Ini makrifat pertama, mukaddimah. Nak kenal Allah, siapa Allah? Yang menciptakan. Ciptakan saya, ciptakan kamu. Sebagaimana Musa berkata kepada Fir'aun, siapa Tuhan? Tuhanku, Tuhanmu. Dia ciptakan aku dan dia ciptakan kamu. Tak ada seorang boleh mendakwa dia menciptakan. Kerana ia sifat khusus bagi Allah Ta'ala. Kemudian bila Allah menyebut tentang mukaddimah yang pertama, atau makrifat yang pertama, Tuhanmu siapa? Yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Baik, cipta ni cipta semua benda. Lalu Allah menyebut penciptaan yang paling hebat, iaitu menciptakan manusia. Kenapa khusus disebut tentang manusia? Kerana pertanggungjawabannya. Dan kerana kemuliaan manusia mengatasi kemuliaan jin. Bukan kemuliaan malaikat. Dengan rasul-rasul yang diutuskan. Sebelum ini, tempat yang paling mulia ialah langit. Dek kerana penduduk-penduduk langit yang bernama malaikat. Tetapi selepas lahirnya para nabi, dan khususnya lahirnya Nabi Muhammad SAW, tempat yang paling mulia ialah bumi. Kerana adanya Rasulullah SAW. Maka malaikat ingin turun ke bumi untuk mendapat kemuliaan bumi ini.
Sehingga malaikat menunggu-nunggu kedatangan ahli bumi ke langit sebagai satu kemuliaannya dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kata Rasulullah, bila orang mulia, kita pun nak jemputlah dia datang tempat kita. Hatta ni istana-istana raja dengar ada orang mulia, dia pun nak panggil siapa dia ni? Panggil ke istana. Selama ini, bila bumi dan langit bercakap sesama mereka, siapa lebih mulia? Langit kata aku paling mulia, atasku semua malaikat. Bumi ni semua manusia biasa. Sekianlah lahir Rasulullah. Kemuliaan bumi itu terselah. Sehingga wahyu diturunkan di bumi. Sebagaimana Rasul yang lain dahulu juga. Cuma Nabi SAW mendapat keistimewaan berganda. Mengatasi seluruh malaikat. Dan mengatasi seluruh alam. Yang merupakan makhluk yang paling hebat dan paling terbaik. Secara mutlak. Artinya kemuliaan bumi mula berlaku. Dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka kerana itu Allah menyebut khalaqal insan. Allah yang jadikan manusia. Min alaq. Kenapa Allah sebut manusia dijadikan daripada alaq? Sebuku darah. Kerana proses sebuku darah ini dia tergantung. Alaq ni makna tergantung. Bila tergantung, anytime boleh jatuh. Supaya kita rasa kita ni bukan hebat sangat. Waktu kita diciptakan cuma sebuku darah yang boleh jadi, boleh jadi tak jadi. Dan berbetulan jadilah kita sekarang. Jadi kita. Supaya kita tahu kita datang daripada unsur yang tidak kuat. Tapi kan Allah yang menguatkan kita. Unsur kita cuma sebuku darah. Yang tak ada bentuk apa-apa. Seperti bentuk ulat saja. Sebuku darah tu. Dan bentuk kita pula tergantung. Alaq. Alaq kau tergantung. Tak kuat. Boleh jatuh anytime. Kau yang lebih kuat jatuh. Kalau rahim tak kuat habis jatuh. Tapi Allah menciptakan kamu. Kamu manusia, Allah ciptakan. Daripada sesuatu yang amat lemah. Tapi Allah muliakan. Tuan-tuan, bila kita tahu asal usul kita ni bukanlah siapa-siapa, kita pun tawaduk sikit. Kalau tuan-tuan asal orang kampung. Kalau kita asal orang kampung, asal keluarga susah, kita agak-agak nak sombong tak sombong. Bila kita mula ingat asal usul kita. Walau kita dapatkan jawatan sekarang, kalau kita mula ingat asal usul kita, tuan-tuan nak sombong atau tidak? Saya dari keluarga susah. Saya dulu sekian-sekian. Lepas tu saya lebih faham orang dan sebagainya. Maka Allah nak sebut pada asal usul yang paling hina lagi. Bukan kita orang kampung susah sebagaimana kita dengar bila orang tu hamba dia kata saya pun orang kampung juga. Orang susah juga, bukan keluarga senang. Sekarang ni baru senang sikit. Kita bila ingat asal usul tu tawaduk sikit. Apatah lagi kita lihat asal usul yang lagi awal iaitu daripada sebuku darah. Yang duduk dalam rahim seorang ibu. Apa sangat kita tu? Tak ada muka, tak ada hidung, tak ada apa. Kalau dulu kita cerita saya dulu tak ada harta, tak ada pangkat. Ni hidung pun tak ada, mata pun tak ada. Apa benda kita ada? Tak ada, sebuku darah. Supaya kita ingat diri kita. Kemudian Allah Ta'ala muliakan kita. Iqra' kata Allah. Baca lagi, baca. Wa rabbukal akram. Dengan Tuhanmu yang pemurah. Baik pemurah yang Allah Ta'ala tunjukkan Nabi SAW yang tidak pandai membaca, maka dijadikan Rasulullah kemuliaan boleh membaca. Dan ini merupakan sifat khususiat baginda SAW. Tak pandai baca, tapi boleh baca. Jadi kalau kita tanya macam mana orang tu tak pandai baca dan dia boleh baca. Contoh kita pun tengok, bila budak-budak gini, budak-budak, kalau kita sebut ayat Al-Quran. Dia belum pandai baca Quran, kita boleh tahfizkan Quran sampai dia pandai baca. Tapi kalau tengok Quran, dia tak kerti baca. Tapi kalau sebut baca keluar Allah, dia boleh baca. Sebab kita ajar, keluar Allahu ahad, dia pun dengar. Dia pun ulang. Sebelum dia melihat mushaf. Sebagaimana kita, anak-anak kita pandai bercakap tak? Pandai. Tapi dia pandai tak membaca. Dia tak pandai baca mula-mula tu. Dia bercakap semua benda yang ada dalam bacaan tu. Saya ada, dia dah cakap saya nak makan, nak minum, dia dah pandai bebe mak dia sekali. Umur 2 tahun. Tapi bagi buku dia tak kerti baca. Tapi dia boleh bercakap apa yang ada dalam tu. Maka Nabi SAW Allah beri kemuliaan. Nabi tak kerti baca atau disebut sebagai ummi. Kenapa kita dah tahu apa hikmah Rasulullah tak pandai baca? Supaya tidak dituduh Rasulullah yang menulis Al-Quran. Itu pun dituduh juga. Rasulullah tulis Al-Quran. Rasulullah SAW yang catat Quran. Nabi tak pandai baca. Dan wahyu itu turun dan Nabi terus menyampaikan. Sahabat yang tulis, bukan Rasulullah SAW. Kata bila sahabat yang tulis, maka itu lebih lagi menutup pintu fitnah. Kalau sebut Nabi yang tulis, mungkin ditambah-tambah kot. Ini bila Rasul dapat wahyu,
Maka sahabat datang lalu menulisnya. Dan penulis wahyu ni bukan seorang. Ramai. Untuk menunjukkan keabsahan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka kata Allah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang pemurah. Pemurah daripada mana? Bermula daripada kamu, wahai Muhammad, yang tak pandai baca. Yang kamu berkata, ma'ana biqari', saya tak pandai baca, saya tak pandai baca. Akhirnya kamu pandai baca. Bukan baca dengan tulisannya. Baca dengan hafazannya. Allah jadikan kepandaian Rasulullah dengan hatinya. Bukan kepandaian Rasulullah dengan matanya. Kita ni pandai dengan mata tengok, okey boleh baca. Mata rabung dah tak nampak dah. Rasulullah SAW baca dengan hatinya. Wahyu itu turun ke dadanya. Dalam hatinya, maka Rasulullah membacanya. Bila sesuatu diingati dengan hati, dia kuat. Kuat tak kuat, tengok tuan-tuan contoh. Tuan-tuan kalau kecil hati. Kuat tak ingat tu kecil hati? Benda tu dalam hati. Oh lama. Dah kadang-kadang 30 tahun dah cerita. Tapi kecil hati tu teringat. So cerita dia boleh detail cerita balik. Sebab benda tu lekat dalam hati. Benda kalau tak lekat dalam hati, dia akan hilang. Tengok ilmu-ilmu tuan-tuan belajar sebab lekat kat otak. Kan hilang. Kau tanya balik, tak ingat. Sebab di sini, dia tak lekat ke hati. Lalu kita pun lupa. Tapi benda yang saya sebut, tuan-tuan yang kecil hati tu, dia betul-betul duduk dalam hati kita. Kita akan ingat. Ingat. Saya ingat lagi saat masa saya duduk sini. Ingat lagi. Oh, dia boleh ingat lagi. Dia boleh ungkit lagi. Kena pula perempuan lagi, kuat ingat dia. Ingat, dia ingat. Benda kita silap cakap, dia ingat. 20 tahun, 30 tahun. 40 tahun. Tak habis lagi. Kerana nak beritahu hati ni, bila tersimpan suatu ilmu, dia tak boleh lupa. Nabi SAW, ilmunya di hati. Sebab tu dia sebut, innamal ilmu fis sudur, laisa fil kutub. Ilmu sebenar dalam dada. Ilmu sebenar bukan kat sini. Kat sini tuan-tuan nyanyok kita. Dah banyak ilmu kita lupa. Ni kalau tulis balik ilmu kita lupa, lebih banyak daripada ilmu yang kita ingat. Yang kita lupa lebih banyak. Jadi kalau tuan-tuan pernah baca buku, mana-mana buku masa periksa dulu, mungkin tuan-tuan ingat 10 baris je. Lagi 40,000 baris tak ingat. Tuan-tuan umur sekarang 40-50 tahun. Kalau suruh cerita tentang dirinya, tak ingat banyak. Cuba tuan-tuan malam ni buat karangan satu. Yang umur 60. Karangan, usia saya 60. Karang. Benda tuan-tuan ingat, tak ingat apa. Tak ingat apa, cuma bila orang tulis tentang memorial, tentang nostalgia, tentang tokoh, terbani je. Umur 100 tahun terbani je boleh. Kalau ikut tulis betul, tu bukan tebal tu. Barangkali mungkin 10-20 lori kontena. Panjang, tapi dia ingat banyak tu je. Kita ingat pada situasi tertentu. Tidak Nabi SAW di dalam hati. Maka sebab itu, kemuliaan Rasulullah dari sudut ilmu di situ. Kemudian kata Allah Ta'ala, Alladhi 'allama bil qalam. Allah yang Maha Pemurah ini ajar pula manusia untuk menulis dengan pena. Antara ilmu ni saya dah sebut ada dua keadaan. Dua punca ilmu. Pertama baca, yang kedua tulis. Tuan-tuan baca dan tuan kena tulis balik. Tulis tadi untuk ingatkan apa yang kita lupa. Sehingga disebut qayyidul ilma bil kitabah. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ikatlah ilmu dengan menulis. Maka yang ajar tulis dengan pena ni siapa? Allah. Dan makhluk yang pertama Allah ciptakan, awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan ialah qalam. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan qalam ini untuk menulis apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada takdir manusia, daripada rezeki manusia dan semua berkaitan dengan kehidupan manusia. Maka ini disebut tentang kemuliaan al-qalam. Maka Allah menyebut, Allah lah yang ajar manusia menulis dengan qalam. Akhirnya semua manusia cenderung untuk menulis ilmu. Sehingga ilmu ini terpelihara, terjaga, terbina tamadun, terbina kemuliaan. Kemudian Allah sebut lagi, Allamal insan malam ya'lam. Dan Allah ajar lagi manusia bukan sekadar simpan ilmu yang sudah dibaca, sesuatu yang dia tak tahu Allah ajar. Ini disebut idea. Tuan-tuan yang kita belajar, tertulis, tercatat. Bila tuan-tuan biasa belajar, tuan-tuan biasa baca, dia keluar idea. Keluar idea. Idea ni bukan ada dalam buku. Idea ni bukan benda yang selalu kita baca atau selalu kita dengar. Dia satu benda baru. Satu benda yang baru. Itu disebut dalam hadis. Tengah menisbahkannya kepada Nabi Isa AS. Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam yakun ya'lam. Siapa yang dia beramal dengan apa yang dia tahu, maka Allah akan mewarisi
kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Yang saya sebut tadi idea. Tuan-tuan, manusia sekian lama hidup, duk baca, kaji, akhirnya manusia pun menciptakan telefon, ciptakan kenderaan, ciptakan sekian-sekian kemudahan. Ini daripada mana datang? Daripada mana datang? Allah berikan kemuliaan manusia punya idea ni. Tuan-tuan, binatang, dia hidup 100 tahun, dia tak ada idea. Macam itulah kerja dia binatang. Tak berubah. Kalau jadi tak pakai baju lah sampai sudah. Manusia, Allah beri idea. Daripada baju begini, tukar baju begitu, baju tukar. Idea tu datang. Sehingga menjadikan berbeza manusia dengan binatang. Binatang tak punya idea. Kita ada idea. Nak tukar warna ni, tukar benda ni pula, tukar cara ni pula. Cukup dengan pakaian kita tengok bagaimana idea itu muncul. Makanan. Tuan-tuan, binatang sama je kalau makan ikan kembung. Kita kembung masak kicap, kembung masak merah, kembung kukus, kembung sting, kembung lemon, halia, kuah, habis semua. Kembung je 40 jenis. Binatang sekali ngap je, kembung tu lah. Dia makan kembung, dia tak ada. Tak pernah lagi ikan makan kembung, dia kembung belada ke, tak ada. Kita tengok tu bawa kembung, mula cerita ayam. Ini ayam. Kalau kita sebut Musa makan ayam gitu. Kita kalau sebut ayam, berapa ratus jenis ayam? Yang bakar, yang goreng separuh, bakar separuh. Ayam ni, pelik ayam kita masak ni. Ayam dalam bambu, dalam bulur sumbat ayam. Masak lagi. Ayam masak dalam kuali, puyuk, dia kukus. Kadang-kadang dimasak dalam bara api. Tak bara api atas puyuk, masak ayam. Pelik. Ayam tu kat bawah, puyuk kat atas, bara api kat atas. Masaklah ayam tu jual. Beratur. Itu manusia. Tapi kalau binatang makan ayam sejenis je ayam. Tak pernah berubah. Inilah manusia yang Allah ajar dia. Dengan sebab itulah rezeki manusia tak pernah habis. Tentang rezeki kita manusia tak pernah habis. Kalau orang takutkan kita rezeki akan habis, bohong. Rezeki tak habis. Dia datang kerana Allah beri manusia ni idea. Tengoklah daripada kita meniaga biasa jadi online. Dulu online ni ataupun meniaga online ni biasa-biasa. Kita pakai mesin vendor. Asal kotak je vendor, tak keluar kita sepak. Macam tu je. Zaman-zaman dulu lah. Hari ni tengok mesin vendor, Maggi ada, nasi lemak ada. Saya pergi mana? Kat Tapah. Dia boleh nasi lemak ada, nasi goreng, dia masuk duit, keluar nasi goreng. Akan datang kita tahu apa lagi idea manusia yang Allah beri. Letak duit boleh keluar belaka. Baju Melayu dah keluar duit. Letak duit, keluar baju raya. Senang. Tuan-tuan tekan size S, M dia dah tulis. Idea orang pun, okey. Beli baju raya pun pakai mesin juga. Akan datang semua. Semua idea-idea ini, Allah yang ajar pada manusia. Bukanlah dia cerdik, dia tak cerdik. Bila Allah beri sebagai suatu kemurahan Allah pada manusia, sebagai apa yang saya sebut, evolusi manusia, menjadikan rezeki itu tak pernah habis. Tak pernah habis. Kita tengok Allah jadikan, ibu dengan makan yang banyak, maka penyakit pun mula banyak, maka jadi satu rezeki. Rezeki kepada manusia dengan sebab sakit. Orang ni jual obat. Yang hospital satu dah ubat. Yang jual ubat alternatif pula, vitamin, suplemen, tu berapa bilion semua tu. Allah jadikan manusia berubah. Zaman dulu tuan-tuan jarang kita pergi hospital. Sebab makanan pun tak ada. Sakit kita dulu namanya sakit lapar je. Sakit apa? Lapar. Ada makanan. Hari ni makanan terlebih, sakit kita sebab makan. So hospital. Ini terlebih gula, ini terlebih garang, ini terlebih lemak, ini terlebih makan jajang, macam-macam. Dulu kita payah masuk hospital sebab sakit tu kat rumah je. Sakit lapar, buluh kat rumah. Mak kita je doktor yang beri kita sumbat kita makanan. Dulu berbeza. Zaman sekarang orang sakit sebab makanan. Akan datang cerita lain pula. Dan semua benda ini menunjukkan ilmu yang Allah beri, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Alladhi 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa yang dia tak tahu. Kalla. Jangan sesekali begitu. Derhaka pada Allah dengan nikmat yang banyak Allah berikan. Innal insana la yatgha. Manusia itu mula melampau. Ar-ra'ahu istaghna. Bila mana mereka melihat diri mereka tidak perlukan pada sesuatu pun. Tidak perlu pada orang, hatta sampai peringkat mereka rasa mereka tak perlu pada Tuhan. Tentu manusia ni jadi dipanggil taghut. Perkataan yatra daripada tara, yatra melampau. Maka lain perkataan tarin, taghut ataupun turah. Tarin, turah. Apa itu turah? Melampau. Taghut. Manusia jadi taghut. Bila mana dia taghut? Allah Ta'ala sebut.
Bila mana dia dilimpahi dengan kemewahan. Bila dia mula dia kaya, dia rasa nikmat ini datang daripada kepandaian dia. Bukan datang daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa apa yang dia dapat ini datang daripada usahanya. Maka dia mula melampau dalam mencari kekayaan sehingga membelakangi hukum hakam dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia melihat bahawa dia tak akan mati di hartanya. Dan ini Allah sebut dalam banyak ayat tentang harta. Kesan harta pada manusia. Bahkan Nabi SAW menyatakan, Wallahi ma fakhra akhsha alaikum. Walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya. Demi Allah, aku tak takut kamu fakir. Tapi aku takut kamu dibentangkan dengan dunia. Bila mana kamu dibentangkan dengan dunia, kamu mula berlomba-lomba, mula berebut-rebut, mula perang memerangi, mula bunuh berbunuhan, mula dengki. Kata bukan maksud Nabi SAW jangan cari harta. Nabi sebut kesan buruk harta. Kesan buruk harta macam kita sebutlah, kesan buruk kelajuan. Bawa kereta laju bahaya. Tapi kita tak nafi laju yang bagus tu okey. Sebab tu dia orang buat lomba kereta. Laju yang bagus, yang jaga keselamatan okey. Tapi secara umumnya laju tu bahaya. Kita sebut bahaya. Harta ni okey kalau disusun, dijaga dengan elok. Tapi bila harta tak dijaga dengan elok, tak didisiplin dalam memilikinya dan membelanjakannya, maka lahirlah orang-orang yang tauhid. Dan dalam Al-Quran menyebut tentang orang-orang yang menentang Nabi kalangan malak, pemimpin-pemimpin yang kaya. Contoh orang yang pegang jawatan di akhir zaman kata Rasulullah untuk jadi kaya. Bukan untuk pegang amanah, untuk jadi kaya. Semua pun pegang jawatan nak kaya. Tak ada seorang pun nak pegang jawatan sebab dia tak nak kaya. Dia nak jalankan amanah. Zaman tu sudah berubah. Manusia menjadikan jawatan itu sebagai batu loncatan untuk kekayaan. Dan menjaga kekayaan yang menjadi milik mereka. Dan mengambil kekayaan yang menjadi milik orang lain dan berebut kekayaan. Sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran. Bila kami nak memusnahkan satu negara. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Fafasaku fiha. Fahaqqa alaiha al-qawl. Fadammarnahum tadbira. Bila kami nak memusnahkan sebuah negara, kami akan beri amaran pada orang kayanya. Supaya jangan berterusan dengan kejahatan kamu, kekayaan kamu. Tapi mereka meneruskan kefasikan mereka. Maka tertentulah hukum Allah atas mereka dan Allah memusnahkan mereka dengan semusnah-musnahnya. Maka cerita yang sama. Al-Quran menyebut, apa punca manusia tahu melampau? Sebab kaya. Kaya mula jadi sombong, mula rasa orang perlukan dia, bukan dia perlukan orang. Mula memperhambakan orang. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat bagaimana Yahudi berusaha keras untuk memiliki kekayaan. Dan ini adalah ideologi Yahudi. Hatta nak jadi pemimpin mesti kaya. Dia takkan lantik pemimpin amanah, dia nak pemimpin kaya. Maka dia buatlah segala bentuk untuk menguasai segala kekayaan dunia. Maka hari ini dengan kekayaan dia menguasai dunia. Semua orang takut. Semua kena tunduk pada dia. Dengan kekayaan yang dia ada. Dengan syarikat-syarikat besar. Yang menguasai dagangan satu dunia dengan nilai trilion. Keluarga-keluarga Yahudi yang kaya yang menjaga bank-bank dunia. Bahkan bila mereka dah kuasai satu bank, mereka hantar beberapa orang keluarga untuk kuasai bank-bank di Afrika. Semua keluarga Yahudi mereka akan kuasai bank. Bank ialah sistem mereka. Mereka menguasainya. Dengan pinjaman, dengan sekian. Bukan sampai peringkat mereka menggunakan segala harta mereka. Untuk menguasai dunia dengan cara yang paling licik. Dan tak pernah dilakukan oleh sesiapa pun. Dan Dajjal bila turun, dia menawarkan kekayaan. Sebab itu Yahudi ikut. Dajjal turun, ditawarkan kekayaan. Siapa tak ikut dia, dimiskinkan negara itu. Dijadikan gersang. Tak diturunkan hujan. Dan benda yang sama, kalau tuan-tuan tengok polisi mana-mana pemerintah diktator, dia akan cerita kekayaan. Lawan dia, miskinlah kamu. Tak adalah peruntukan kamu. Jangan harap dapat tu, dapat ni. Maka Allah menyebut kekayaan punca orang bersifat melampau. Maka kata Allah, kalla. Jangan macam tu. Bila manusia melampau melihat kekayaan yang ada padanya. Inna ila rabbika ruj'a. Ingat satu benda. Semua kamu akan kembali pada Tuhan. Itu orang kaya ni. Bila kita ingat gini lah. Awak kaya ke, awak hebat ke. Kita semua kembali pada Allah. Ayat itu yang melemahkan mereka. Dan ayat itu menjadikan mereka marah. Betul orang kaya cerita pada akhirat marah. Cerita nanti akhirat ada pembalasan. Tuhan katanya marah dia. Terus dia isyaratkan orang ni musuh dia. Tentang payah dan sukar mereka untuk menerima nasihat.
dek kekayaan mereka. Maka Allah memberi ingatan tentang asal-usul kekufuran dan asal-usul orang-orang yang melampau tagut. Dek kerana kekayaan yang melampau yang ada pada mereka, sehingga mereka tak nampak itu datang dari Allah. Nampak datang daripada dirinya dan melihat mereka tidak perlu pada orang lain. Akhirnya jiwa tagut ini mula subur dalam hati mereka. Cerita sama kita cerita Qarun, cerita Ad, semua cerita kaum-kaum dulu kerana mereka berbangga kekayaan mereka. Dan mereka gunakan segala kekayaan untuk menindas, menekan para nabi dan para rasul. Maka ini cara hidup orang kaya. Supaya kita tahu bahaya harta. Tetapi bukan maksud memusuhi harta. Allah dalam Quran tak pernah kata harta itu buruk. Tetapi harta itu bahaya. Bahaya dengan buruk benda yang lain. Artinya kalau kita tidak mengawalnya dengan baik, harta itu boleh jadikan kita sombong. Kita tengoklah kita sendiri kita. Kalau mula ada sikit-sikit harta, rasa tak sombong? Rasa. Mula kita rasa sombong. Kita ada kereta besar sikit, mula rasa sombong. Kita ada duit lebih sikit, mula rasa sombong. Cuma kita lawan lah. Itu kalau tak ada agama memang sombong tu. Okay, kita tengok hari ni mereka buat filem-filem tunjuk kesombongan orang kaya. Tunjuklah. Pelakonnya mesti kaya. Mesti kaya, tunjuk kaya. Kemewahan. Yang semua orang ke arah tu. Semua ke arah berbangga dengan kekayaan. Satu negara atau sehingga ada beberapa buah negara yang kaya. Bila mereka bergaduh, mereka akan kata macam ni. Ada satu video tu lah. Setiap kali mereka bergaduh, mereka cakap bahasa ni. Ini orang kaya ni. Awak ada duit banyak mana? Gaduh. Saya duit banyak. Saya orang kaya. Setiap kali berbalah mereka akan sebut tentang kekayaan mereka. Untuk menundukkan orang. Saya jutawan, saya pegang syarikat ni, bla 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 bla. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana Rasul yang diutuskan ditentang oleh siapa? Oleh orang kaya. Rasul-Rasul tak ditentang oleh orang miskin. Dia berlawan orang kaya. Maka bagaimana Rasul-Rasul dan khususnya Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan kelompok-kelompok ini. Yang menggunakan kekayaan mereka untuk menghalang jalan Allah. Dan menggunakan kekayaan mereka untuk tunjukkan kesombongan mereka dan biadab mereka kepada Allah SWT. Wallahu a'lam.